ada tak nasihat untuk orang yang depression? Cerita tentang depression ni sebenarnya benda ni isu berat lah juga. Tapi itulah saya nak kongsi juga. Dan pada hari ni saya nak kongsi dalam dua sudut. Saya nak bagi korang nampak dalam dua sudut. Pertama, sebagai orang yang ada kawan yang depression. Kedua, orang yang depression tu sendiri. Pertama, sebagai orang yang ada kawan yang depression, nasihat saya yang pertama sekali, tolonglah jangan menghukum orang tu. Kita ni kadang-kadang bila nampak kawan kita depres, kita kata dia, alah kau ni depression sebab lemah iman, takkanlah benda tu pun nak depres. Alah kau ni. Ataupun kan orang depression ni biasa tidur kan, banyak tidur. Kita kata, kau ni malas lah, tidur, tak ada kerja lain ke nak buat. Ataupun kita tuduh dia, alah takkanlah diuji macam tu je, nak sedih lebih-lebih, relax sudah. Ataupun kata-kata yang lain yang menyakitkan hati. Sebenarnya saya nak bagi tahu korang lah, orang yang depression ni bukan sebab iman dia lemah sebenarnya. Saya ada kawan saya, solat 5 waktu, hafal Quran 30 juzuk, belajar pun pandai, tapi dia depression. So adakah sebab iman dia lemah? Solat 5 waktu kot, hafal 30 juzuk kot, baca Quran selalu kot. So sebab tu saya kata, orang yang depression ni bukan semata-mata kerana iman dia lemah. Saya ada ramai kawan yang macam tu, yang baik tapi diuji dengan depression. Sebab tu kita jangan mudah-mudah tuduh orang tak ada iman. First. Kedua, kita janganlah mudah-mudah kata dia malas ke apa. Jangan. Kata-kata ni yang menyebabkan mereka semakin depressed sebenarnya. Benda ni yang membuatkan mereka lagi tertekan, lagi stres, rasa macam tak boleh nak cakap lah. Sebab tu sebagai seorang kawan, bila ada kawan yang depression, first thing first yang korang kena buat ialah cuba memahami dia, bantu dia, support dia, bagi dia kekuatan, dengar masalah dia, layan masalah dia. Jangan judge dia, jangan skeptik dengan dia, jangan hina dia. Support, jadi orang yang memahami, jadi orang yang membantu, jaga aib dia. Serius, kalau korang jadi sahabat yang macam tu, sangat-sangat membantu dia sebenarnya. Saya ada kawan saya, dia depression juga. Memang bila depression dia tu menyerang, memang dia tak contact orang lah, dia baring je kat rumah. Tapi lama kelamaan dia makin okey. Sebab apa? Faktor utama dia kata sebab ada kawan-kawan yang support dia, yang memahami dia, yang tak judge dia. Serius, mereka nak kita ni memahami mereka, dan kita pun perlu usaha memahami dia orang, walaupun kita tak akan faham sepenuhnya pun. Sebab hanya orang yang pernah kena je yang rasa. Kita yang tak pernah kena ni, kita acah-acah faham je. Tapi at least cubalah untuk memahami. Serius, banyak pahala untuk orang yang membantu orang lain ni. Banyak hadis lah, orang yang mengangkat kesulitan orang lain di dunia, Allah akan mengangkat kesulitan dia di akhirat. Orang yang menjaga aib manusia kat dunia, Allah akan pelihara aib dia kat akhirat. Sebab tu, bila ada kawan yang depression ni, jadi orang yang support, bukan orang yang pandai menghina je. Kedua, kepada orang yang depression, saya tak tahu kenapa dan apa yang menyebabkan orang depression. Sebab semua orang situasi dia berbeza. Ada kawan saya sebab kematian ayah, ada kenalan saya sebab dia daripada kecil kena liwat dengan pakcik dia, ada juga dia anak luar nikah, kena dera dengan family. Macam-macam lah punca-punca seseorang tu depression. Tapi kalau kalian, kalau korang ada depression, first nasihat saya, jumpa doktor. Dengar, sahkan yang korang betul-betul depression ke tak. Kalau betul, kalau ada apa-apa medical yang doktor bagi, cuba makan ubat ataupun dapatkan kaunseling dan sebagainya. Dan juga jangan lupa juga rawatan perubatan Islam, which is jumpa ustaz-ustaz. Sebab mungkin ada orang yang dia kena sihir, dia tak depression tapi kena sihir rupanya. Sebab ada kes, dia okey, tiba-tiba murung, malas, nak belajar, muntah, rupanya kena sihir. Lepas berubat okey. So cuba buat dua-dua kan? Pergi pergi jumpa doktor pun, jumpa ustaz-ustaz yang pandai merawat jin dan sebagainya, jumpa juga. Tapi jangan pergi bomoh pula. Bomoh haram lah. Kedua, yang sangat penting bagi saya ialah
cari dan bergaul dengan orang yang baik, orang yang memahami korang. Yes, sometimes korang rasa tak nak bercerita masalah korang sebab korang rasa macam dah tak percaya dengan semua orang. Saya faham perasaan tu walaupun saya tak faham sepenuhnya lah. Kita rasa semua orang benci kita, dan kita rasa semua orang tak boleh nak percaya, semua orang takkan memahami kita, semua orang hanya pandai judge, macam-macam fikiran kita tentang orang lain. Tapi percayalah, kalau korang meluahkan pada orang, meluahkan pada orang yang betul, pada orang yang betul-betul baik, yang betul-betul korang nampak ikhlas nak membantu korang, serius, luahkanlah sesungguh-sungguhnya. Lepaskanlah segala isi hati korang. Benda tu sangat-sangat membantu. Dan bergaullah dengan orang yang support korang. Elakkan bergaul dengan orang yang banyak bagi korang down. Serius, penting sangat untuk bergaul dengan orang yang betul-betul memahami korang. Ketiga yang sangat penting juga ialah korang sendiri kena ada eager nak berubah tu. Kena ada perasaan yang kuat untuk lawan depression tu. Sebab kalau korang layan benda tu, sampai bila-bilalah korang akan tenggelam dalam lautan depression tu. Tapi kalau korang usaha nak lawan, sakit memang sakit, bukan senang nak lawan, saya pun faham. Tapi itulah, nak sembuh memang kena tempuhi sakit. Kalau korang demam, korang kena makan ubat. Ubat tu pahit, sakit juga. Kalau korang buah pinggang ke apa, kena lalui dialisis, sakit juga tu, kena cocok sini, cocok sana. Tapi nak sembuh memang kena sakit. Sama juga orang yang depression ni, dia kena lawan diri dia. Perasaan nak menyendiri tu korang kena lawan, korang kena bergaul. Perasaan overthinking korang kena lawan, fikir yang baik-baik. Jumpa orang, serius, memang sakit. Nak jumpa orang ni memang susah sikit kan, tapi lawan. InsyaAllah kalau korang lawan sungguh-sungguh, Allah akan buka jalan dan Allah akan bantu. Saya yakin korang pun tak nak duduk dalam depression ni, susah, sakit. Korang pun nak sembuh, tapi korang kena bersungguh-sungguh untuk sembuh dan berani untuk menempuh kesakitan sebelum sembuh. Tapi insyaAllah bila dah sembuh tu, sangat bahagia. Dan yang terakhir, yang sangat penting, yang ramai juga orang yang menafikan benda ni, tapi bagi saya benda ni sangat-sangat penting, ialah jaga hubungan dengan Allah SWT. Jaga hubungan dengan Allah. Yes, orang yang depression ni bukan sebab dia tak ada iman. Orang yang depression ni bukan sebab dia tak baca Quran, dia tak solat, tak. Tetapi insyaAllah kalau korang solat dan baca Quran selalu, dia akan mengurangkan depression. Dan solat ni pun antara ubat juga sebenarnya. Solat, baca Quran, zikir, taubat, istighfar, jauhkan diri daripada dosa. Senang cakap, jaga hubungan dengan Allah. Sebab sometimes bila kita jauh daripada Allah, itu yang hati kita kosong, hati kita rasa tak tenang, rasa resah, gelisah. InsyaAllah bila kita jaga hubungan dengan Allah, sedikit sebanyak akan memberi kita kekuatan yang luar biasa untuk kita kembali bangkit. Sebab akhirnya Allah lah tempat bergantung. Wallahualam, saya doakan kepada orang-orang yang diuji dengan depression ni, moga Allah sembuhkan, moga Allah bagi kekuatan, moga Allah bagi korang bebas daripada benda ni, dan moga Allah bagi korang semua syurga atas kesabaran korang, insyaAllah. Wallahualam, jangan lupa dapatkan buku terbaru saya, Surat untuk Orang Berpuasa. Dalam ni pun ada cerita panjang tentang depression. So, janganlah berputus asa daripada depression korang. Cepat-cepat bangkit. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.